Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman utama berita wilayah hari ini. Setakat akhir bulan lalu, hampir 113,000 keluarga berjaya dibantu keluar dari kelompok miskin tegar. Ia hasil inisiatif menoktahkan kemiskinan tegar yang giat dilaksana kerajaan. Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Dalam perkembangan lain, beliau maklumkan inisiatif pendapatan rakyat IPR berjaya bantu tingkatkan sumber kewangan rakyat termasuk golongan miskin tegar. Jumlah permohonan menyertai IPR terus bertambah dan setakat Isnin lalu 125,356 permohonan diterima. Sementara itu, 8.24 juta ringgit diperuntuk Mitra bagi program pembasmian miskin tegar khusus untuk ahli isi rumah bangsa India yang dilaksana secara berperingkat mulai tahun ini. Untuk pelaksanaan fasa pertama tahun 2023, tumpuan akan diberikan kepada masyarakat India miskin tegar di wilayah persekutuan. Seramai 1,800 ahli isi rumah yang telah dikenal pasti melalui sistem e-kasih unit penyelarasan pelaksanaan ICU di mana pendapatan per kapita mereka adalah kurang daripada RM339. Dalam pada itu, beliau maklumkan dana 100 juta yang diperuntuk kepada Mitra tahun ini sudah dimanfaatkan sepenuhnya. Ia bagi melaksana pelbagai program termasuk subsidi bantuan pendidikan dan dialisis selain program pembangunan sosioekonomi. Johor terima 100 tan metrik beras daripada pelbagai agensi. Ia bagi memenuhi keperluan penduduk negeri berkenaan. Justru pembelian panik tidak perlu dibuat. Saya sebutkan tadi 30 dihantar kepada farma 30 tan metrik tan farma, 30 metrik tan kita hantar kepada hypermarket ataupun pasar raya pasar terpilih termasuk Ion, Maidin dan sebagainya seluruh negeri Johor. Beliau turut maklumkan tiada laporan peniaga sorokan beras diterima pihaknya setakat ini. Sementara itu, 20 tan metrik beras putih tempatan diedar ke outlet-outlet peruncitan farma di seluruh Negeri Sembilan hari ini. Jumlah itu bersamaan 2,000 kampit beras 10 kilogram. Saya akan lihat bagaimana untuk kita lakukan lagi program ini, kekerapan program ini supaya dapat dilipat gandakan, dan buat masa ini kita putuskan supaya pengagihan atau program intervensi ini hanya melibatkan farma, dan insya-Allah saya akan lihat kalau boleh kita libatkan LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, untuk memastikan bekalan beras kita di Negeri Sembilan cukup. Penduduk diingatkan tidak buat pembelian panik bagi mengelak bekalan beras berkurang. Di Melaka, tambahan 500 tan metrik beras tempatan mula diedar sejak Sabtu lalu hingga akhir bulan ini. Peniaga yang ditemui akui telah menerima stok bekalan berkenaan. So, untuk bantuan pada farma pun saya ucapkan terima kasih sebab dia memberi kita bekalan beras. So, alhamdulillah farma buat 2 kali trip tadi untuk hantar beras. Lembaga Pertubuhan Peladang sediakan 20 tan metrik beras menerusi program jualan beras tempatan di peladang outlet Pokok Sena yang dijual pada harga pasaran iaitu RM26 setiap 10 kilogram. Secara keseluruhan, 40 peladang outlet di seluruh negara dipilih jadi lokasi pengedaran beras putih tempatan. Menerusinya 300 tan metrik beras putih tempatan disasar dijual pada harga kawalan. Langkah intervensi akan terus dilaksana bagi memastikan bekalan beras dalam negara sentiasa mencukupi untuk penuhi keperluan pengguna. Jaminan diberi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
Setakat ini, pihak pemborong, pihak penghilang dan semuanya memberi kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Dan juga saya sebut juga dalam parlimen dan insya-Allah kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP. Beliau memaklumkannya pada sidang media Majlis Pelancaran Peladang Outlet Kawasan Pokok Sena di Kepala Batas. Ia jadi platform edar beras putih tempatan kepada kumpulan sasar terutama di kawasan yang tidak ada pasar raya. 3 pelabur Amerika Syarikat setuju melabur di Malaysia. Ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Laporan Norianti Nordin dari New York. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, antara syarikat tersebut Alton Industry Limited Group dan Topline Furniture Corporation. Para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai net zero target seawal 2030. Itu biasa mereka hendak macam-macam insentif, ya, insentif, dan bagi saya insentif yang mereka minta ataupun mereka pohon itu mestilah ada spillover yang positif kepada rakyat dan juga kepada syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. So it has to be a win-win lah. So kalau spillovernya creating the right kind of jobs, ya, dan creating the right kind of spillover to our local companies, then we can consider the insentif yang mereka minta lah, usually tax insentif dan sebagainya. Tengku Datuk Seri Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York. Antaranya melalui mesyuarat meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan melalui Invest Malaysia New York. Malaysia akan berkongsi naratif visi ekonomi madani kepada pelabur-pelabur melalui perjumpaan meja bulat bersama syarikat Fortune 500 pada Khamis. Turut akan diberi pencerahan adalah mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan penjelasan mengenai kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kepada pelabur dan juga bakal pelabur yang berpotensi. Kesemua dasar itu berada di bawah payung ekonomi madani. Usai usaha di New York, inisiatif sama turut akan dipanjangkan pada mesyuarat pemimpin-pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC November nanti. Laporan Norianti Nordin dari New York untuk RTM. Maut dan 7 cedera dalam kemalangan maut melibatkan beberapa kenderaan di Persiaran Utara Putrajaya pagi tadi. Insiden melibatkan 2 lori, 6 kereta dan 4 motosikal termasuk sebuah motosikal pengiring polis. Satu daripada polis terbabit. Lori terbabit dilaporkan gagal berhenti dalam satu sekatan jalan raya lalu merempuh 5 kenderaan di hadapan. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan kejadian. Polis sedang kesan 3 lagi individu untuk bantu siasatan berhubung perhimpanan tanpa permit di Ibu Negara Sabtu lalu. Kesemua individu tersebut gagal dihubungi polis. Nama mereka akan dikeluarkan jika masih belum tampil untuk bantu siasatan dalam masa terdekat. Kita berharap mereka datang, come forward. Tapi setakat ni 3 orang ni tidak dapat dikesan lagi lah. So kita akan keluarkan lah. Kalau tak datang juga kita akan keluarkan nama-nama lah untuk membantu pihak polis. Setakat ini 16 daripada 28 individu yang dikenal pasti terlibat perhimpunan itu telah beri keterangan kepada polis. Baki 12 lagi individu, tidak termasuk 3 individu yang masih gagal dikesan, akan dirakam keterangan dalam masa terdekat.
Kedudukan raja dalam perlembagaan negara mesti dipertahan. Tindakan tegas wajar dikenakan terhadap pihak yang menyentuh perkara berkenaan hingga mencetuskan kekacauan. Kita masih lagi ada akta hasutan yang memberi kuasa kepada kerajaan, memberi kuasa kepada polis untuk buat siasatan dan buat tindakan. Dan orang yang melakukan kesalahan di bawah akta hasutan itu boleh dituduh di mahkamah kerana menghasut dan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat ataupun menghina dan menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan kuasa dan hak istimewa raja-raja. Dan kita tahu bahawa kedudukan raja-raja dipelihara di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan yang paling penting kesetiaan kepada raja-raja perlu terus dijunjung dan dipelihara. Loji tenaga boleh baharu berkapasiti 12 megawatt di Bukit Tagar Enviro Park, BTEP Hulu Selangor dilancar hari ini. Ia kemudahan seumpamanya yang terbesar di negara ini. Loji tenaga boleh baru berkapasiti 12 megawatt ini selaras juga dengan polisi kerajaan melalui KPKT untuk membangunkan sekurang-kurangnya satu fasiliti pengurusan sisa pepecah berkonsepkan WTE di setiap negeri di Malaysia. Kini, negara kita hanya ada 2 WTE. First is di sini, Bukit Tagar. Yang kedua di Port Dickson. Okay. Dasar kita satu negeri sekurang-kurangnya satu WTE. Tapak pelupusan BTEP berupaya tukar gas metana daripada sisa pepejal kepada tenaga boleh baharu dengan anggaran 339 juta kilowatt jam tenaga elektrik disalur ke grid nasional. Ia bersamaan tenaga elektrik yang disalur kepada 4,000 isi rumah di Taman Bestari Jaya, Selangor. Penggunaan teknologi nuklear di negara ini disasar meningkat 40% menerusi Dasar Teknologi Nuklear Negara DTNN 2030 yang diperkenal hari ini. Dasar itu rangka strategi jangka panjang untuk pacu pembangunan teknologi nuklear negara sekaligus mencapai nilai pelaburan RM2.4 bilion menjelang 2030. Kita perlu mengakui bahawa sekarang tahap teknologi nuklear negara kita belum capai tahap yang sangat cemerlang lah. Dan kita juga lagging behind dari segi ekosistem nuklear. Tapi dengan adanya dasar yang jelas dan selepas ini kita akan tubuhkan jawatan kuasa steering committee untuk tenaga nuklear ini kebangsaan, dan mesti akan akan menerajui jawatan kuasa inilah. Menjelang Petronas Litua di Langkawi LTDL 2023 pada Sabtu ini, skuad berbasikal negara diyakini mampu meraih keputusan positif pada penyertaan kali ini. Menurut Ketua Jurulatihnya Muhammad Yusof Abdul Nasir, kesemua pelumba kebangsaan memiliki kelebihan tersendiri dalam usaha memburu podium. Saya rasa tim tahun ini adalah antara tim yang terkuat because of mereka adalah bekas-bekas pelumba profesional. So mereka, kalau kita tengok, mereka boleh bersaing dengan TSG. Mereka ada di tahap yang sendirilah, di tahap level yang sendiri. So kali ini saya diberi peluang untuk memimpin mereka. Antara pelumba yang akan menyertai skuad berbasikal kebangsaan pada penyertaan LTDL kali ini ialah Muhammad Zawawi Azman, Muhammad Izzat Hilmi Abdul Jalil dan Zulhilmi Zainal. Selepas ini laporan cuaca diikuti lintas langsung Sabah, Sarawak dan Pahang. Terus setia bersama Berita Wilayah. Perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Penghantaran percuma. Kenapa bayar?
kalau dapat pengantaran percuma di Shopee. Beli sekarang di Shopee. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Ruzaimun Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan angin bertiup dari arah utara dan timur laut dengan kelajuan sederhana antara 10 ke 20 km sejam di sekitar bahagian utara Semenanjung dan juga di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala di kawasan yang lain di sekitar Semenanjung, angin bertiup lemah dari pelbagai hala. Di Sabah dan juga Sarawak pula, angin bertiup dari arah tenggara dan selatan dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam. Seterusnya pula, kita beralih dengan tinjauan cuaca melalui paparan satelit semasa. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif melitupi di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung pada ketika ini, diikuti di bahagian tengah dan utara Sarawak serta di bahagian barat Sabah. Untuk laporan terperinci, kita beralih pula pada gema radar semasa. Di Semenanjung, dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan cuaca hujan berserta ribu petir sedang berlaku di kesemua negeri di sekitar Semenanjung pada ketika ini. Dengan keadaan hujan berserta ribu petir di beberapa kawasan di sini tertumpu di sekitar negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak, Negeri Selangor, Johor, pedalaman Negeri Pahang dan juga di bahagian tengah Negeri Terengganu. Keadaan cuaca lembap terutama yang sedang berlaku di sekitar bahagian tengah dan selatan Negeri Perak, utara Negeri Selangor dan juga di pedalaman Negeri Pahang kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan berserta ribu petir dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian serta daerah berhampiran pantai di sepanjang di negeri-negeri di pantai barat Semenanjung dan juga di luar pesisir negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Seterusnya pula, kita beralih ke keadaan tinjauan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan di satu dua kawasan dicerap di kebanyakan bahagian di Sarawak kecuali di bahagian Kapit dan juga Limbang. Manakala di Sabah pula, keadaan cuaca hujan tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, Kudat dan juga bahagian Sandakan. Keadaan cuaca lembap terutama sedang berlaku di bahagian tengah dan utara Sarawak serta di bahagian barat Sabah kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di sepanjang kawasan berhampiran pantai di sepanjang perairan negeri Sarawak dan juga di bahagian perairan barat Sabah. Seterusnya pula, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzaimun Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rakyat Sabah harus pelihara keutuhan perpaduan demi kestabilan dan kemajuan negeri. Fokus negeri bawah bayu itu akan diperuntukkan Rita Aloysius Malik. Baik Zahira, perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini perlu dikekalkan untuk menjamin keharmonian negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia penting bagi menjamin kestabilan politik dan pembangunan ekonomi yang memberi kesan kepada kemajuan negara keseluruhannya.
Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata, rakyat negeri ini jelas memberi sokongan terhadap konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke arah mencorakkan masa depan negara lebih baik. Beliau berucap merasmikan Natwa Serantau Sastra Islam Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Ruslan Muharam. Natwa Serantau Sastra Islam Sabah merupakan wadah perkongsian idea dalam kalangan penulis, sastrawan dan pengkaji serantau, khususnya dalam cabang persuratan Islam. Kali ini, 9 makalah dibentangkan termasuk 2 sesi ucap utama oleh tokoh persuratan selain perkongsian pembudayaan tulisan Jawi. Sebanyak 120 tangki air sumbangan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan diagihkan kepada penduduk yang layak di Dun Kukusan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Rina Jainal berkata, peringkat awal 40 tangki diagihkan manakala baki selebihnya akan diagihkan secara berperingkat bermula minggu ini. Rina ditemui pemberita semasa pengagihan tangki air sumbangan KKDW di perkarangan Masjid Pahbus Saadah Kampung Muhibah Raya, Tawau. Hari ini untuk peringkat pertama kita dapat menyerahkan sebanyak 40 tangki dahulu yang telah kita sasarkan untuk penerima segera, yang mana kita telah mengambil maklum ada keperluan-keperluan surau dan masjid yang sangat memerlukan tangki, dan ini kita dahulukan dulu sebagai senarai penerima di peringkat pertama ini. Sumbangan tangki inisiatif Kerajaan Persekutuan itu bertujuan memastikan penduduk kampung mempunyai tempat penyimpanan air sekaligus mengelak terputus bekalan air bersih. Terima kasih buat YB dan tim atas pemberian tangki ini, sumbangan tangki. Mungkin yang ini boleh membantu kami lah membekalkan air untuk keperluan harian. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat untuk kegunaan kami sendirilah untuk ahli keluarga. Terima kasih. Sebelum ini tiada tangki di rumah, cuma sekarang ni lah baru ada dapat bantuan. Tahap kesedaran majikan terhadap pentingnya memberi sokongan psikososial kepada pekerja semakin meningkat. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, majikan perlu prihatin terhadap kesihatan mental dan emosi pekerja kerana ia mampu mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi. Itulah kita perlukan penglibatan daripada majikan industri di luar sana untuk kita memberi sokongan moral ataupun counselling approach kepada mereka-mereka ini supaya mereka memberi keyakinan dan dapat lebih produktif di tempat kerja. Dr. Muhammad Ali ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Wellness Responder at Workplace Power at Work di Pejabat Perkeso Sabah, Kota Kinabalu. Jelasnya, Perkeso akan terus bekerjasama dengan majikan termasuk melalui Power at Work ini untuk memberi kemahiran ataupun perkongsian idea bagi pengurusan sokongan psikososial. Ia juga sebagai langkah awal menangani kemurungan atau kekurangan motivasi dalam kalangan pekerja. Setakat ini, bagi tahun 2023 sehingga September ni, kita dah menerima sebanyak 122 kes berkaitan dengan kesihatan mental. Statistik yang terbanyak sekali, 3 yang teratas adalah di Borneo, zon Borneo, which is meliputi negeri Sabah dan Sarawak. Yang kedua adalah di Lembah Kelang dan yang ketiga adalah di zon utara. Di dalam program ni, dia sudah highlight di sana, Wellness Responder. Jadi kami akan datang kepada company sendiri dan akan memberikan pendedahan dan kesedaran kepada rakan sekerja dan orang sekeliling akan perkara ni lah. Dapat membantu majikan macam saya dari segi sumber dan cara berinteraksi dan metod untuk lebih berkesan dalam menangani isu-isu yang dikemukakan oleh para pekerja lah di tempat kerja. Seramai 19 majikan telah menyertai program 3 hari ini di mana peserta didedahkan dengan asas kaunseling individu selain perancangan dan simulasi.
Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu bagi pembekalan peralatan pertukangan bernilai RM17,500 pada Ogos 2017. Tertuduh membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Jason juga ketika dihadapkan di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu. Hakim Jason menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 22 November depan. Tertuduh 52 tahun dikenakan ikat jamin RM10,000 dengan deposit RM2,000 bersama seorang penjamin tempatan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa di Zulkarnain Rausan Hasbi. Sabah yang memiliki kawasan tanah yang luas mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai kawasan pertanian dan perladangan, seterusnya menyumbang kepada bekalan makanan negara. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, amat penting bagi kerajaan negeri dan persekutuan, terutama agensi berkaitan pertanian dan perladangan, menjalin kerjasama bersepadu dalam usaha membangunkan tanah-tanah berkenaan. Dr. Syahrudin berkata Sabah mempunyai tanah yang subur untuk pertanian di mana pelbagai jenis tanaman boleh diusahakan termasuk secara komersial. Bagaimanapun katanya beberapa perkara perlu diambil kira dalam membangunkan tanah-tanah ini termasuk daripada segi bentuk muka bumi, merancang tanah yang sesuai untuk pertanian serta tenaga kerja yang terlibat dalam sektor berkenaan. 3 prasyarat yang saya nak cadangkan sebagai pendekatan yang boleh diambil untuk intervensi kepada keterjaminan makanan di negeri Sabah khasnya adalah pertama, membuat promosi tentang Sabah ini boleh dijadikan sebagai negeri pengeluar makanan apa sekalipun, bukan setakat padi. Jelasnya promosi ini bukan sahaja dalam kalangan petani sedia ada, malah kepada pelajar lepasan bidang pertanian dan perladangan selain mengubah persepsi golongan muda terhadap potensi pertanian. Prasyarat kedua adalah ketersediaan teknologi dalam bidang pertanian dan perladangan dan prasyarat ketiga ialah sokongan kepimpinan di peringkat negeri termasuk wakil-wakil rakyat terhadap usaha membangunkan industri pertanian. Persiapan ini penting bukan setakat dari segi teknologi dan juga promosi yang saya katakan tadi, tetapi juga dari segi lapang dada dalam kalangan ahli-ahli politik, dalam kalangan penjawat awam dan juga kerajaan negeri itu sendiri. Kalau kefahaman tidak ada, kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak, semua perkara yang kita rancang ini hanya tinggal atas kertas saja. Dr. Syahrudin menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam temu ramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu ketika mengulas potensi Sabah sebagai kawasan pertanian untuk menampung keperluan domestik. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Zahira. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Sedikit perkembangan sukan bola sepak melibatkan pasukan Sabah FC. Pengendalinya Dato' Ong Kim Swee percaya Sabah FC mampu beri cabaran sengit pada aksi pembukaan kumpulan H Piala AFC menentang Hugang United FC esok. Menurut Dato' Ong Kim Swee, aksi di Kota Kinabalu itu wajar dimanfaatkan dengan baik oleh pemainnya selain elak daripada melakukan kesilapan mudah. Dalam setiap perlawanan berbeza, terutama dalam Piala AFC, walaupun mereka bermain di Singapura dengan padang tiruan, tetapi saya percaya mereka telah bersama agak lama. Dan kita tak boleh mengambil mudah dan pada masa yang sama kita tahu apa yang kita perlu lakukan dan yang penting esok kita mendapatkan keputusan yang positif. Tamasya sukan terulung di benua Asia dengan acara Gilang Gemilang. Perarakan kontingen atlet-atlet dari 44 buah negara bakal diraikan dalam perasmian pembukaan Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 Sabtu 23 September 6.45 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM.
Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Bersama RTM, penyiar rasmi. Beli. Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Kes rabies di Sarawak meningkat. Untuk mengetahui langkah pengawalan dan pencegahan yang dilaksana pihak berkuasa kesihatan, terus saja bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Baik, terima kasih Zahira. Tapi sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak ICATS dengan kerjasama syarikat pembuat bateri Sarawak Fuya Energy Sdn Bhd disaran meneroka potensi teknologi bateri baharu menggunakan bahan-bahan mesra alam yang terdapat di negeri ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, selari dengan agenda ekonomi hijau Sarawak, industri pengangkutan di negeri ini dijangka akan berubah daripada penggunaan bahan api fosil kepada penggunaan tenaga elektrik serta gas hidrogen bagi mengurangkan pengeluaran gas karbon. Sehubungan itu, teknologi bateri yang lebih mesra alam juga diperlukan agar ia mudah dilupus tanpa memberi impak negatif terhadap alam sekitar. Jelasnya, bateri jenis zinc ion yang lebih mesra alam kini dilihat sebagai alternatif kepada bateri lithium ion yang sukar untuk dilupuskan selepas 5 hingga 10 tahun. Justru beliau berharap kerjasama ICATS dengan Fuya Energy akan meneroka potensi ini sekaligus menjadikan Sarawak salah satu pengeluar terbesar bateri mesra alam dalam pasaran. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap ketika merasmikan kilang pembuatan bateri baharu Fuya Energy Sdn Bhd di Sejingkat di Kuching. Beliau turut menyaksikan upacara pertukaran memorandum persefahaman di antara pengerusi Fuya Energy Sdn Bhd Datuk Sri Teh Chin Kin dan Naib Chancellor ICATS Profesor Dr. Shahrin Ahmad Zaidi Adrus. Pemaju hartanah di Sarawak digalakkan membina bangunan berdasarkan Indeks Bangunan Hijau GBI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, melalui langkah itu akan dapat meningkatkan nilai bangunan dari segi perancangan bandar yang baik serta menyediakan persekitaran yang kondusif kepada rakyat. Katanya, kerajaan sering bekerjasama dengan pemaju hartanah, kontraktor dan arkitek untuk memastikan pembangunan dalam sektor itu dicapai mengikut kriteria tersebut. Beliau yakin Persatuan Penilai ASEAN AVA memberikan metodologi yang sama dalam penilaian nilai hartanah, khususnya di Sarawak. Premier berucap pada Majlis Makan Malam Kongres Persatuan Penilai ASEAN AVA ke-25 di Kuching. Jelas beliau lagi di Bandaraya Kuching mempunyai prosedur perancangan standard dan merupakan bandar mesra yang mempunyai infrastruktur asas bukan sahaja dari segi reka bentuk bangunan tetapi turut meliputi jaringan komunikasi dan pengangkutan. Ia selari dengan visi dan misi Kerajaan Sarawak yang kini dalam usaha melaksanakan ekonomi hijau dengan memberi penekanan kepada kelestarian alam sekitar berdasarkan strategi pembangunan pasca COVID 2030 untuk mewujudkan bandar pintar. Sarawak merekodkan peningkatan yang ketara kes rabies dalam kalangan manusia iaitu sebanyak 70% dari 1 Januari hingga 17 September tahun ini berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Uy Chu Hak dalam satu kenyataan media berkata sebanyak 17 kes dilaporkan pada tempoh tersebut berbanding hanya 10 kes pada tahun 2022. Beliau memaklumkan bagi 17 kes berkenaan, 5 kes adalah dari bahagian Sibu, 4 dari bahagian Serian, 3 kes masing-masingnya di bahagian Kuching dan Bintulu serta 2 kes dari bahagian Samarahan. Berdasarkan penilaian 4 kes kematian bagi bulan Ogos dan September tahun ini, 2 kes mempunyai sejarah digigit anjing peliharaan, 1 kes mempunyai sejarah dicakar kucing peliharaan, manakala 1 kes disyaki mendapat jangkitan semasa mengendalikan bangkai anjing peliharaan.
peliharaan. Kesemua kes tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan selepas digigit, dicakar atau mengendalikan bangkai haiwan ini. Justru Dr. Oi menasihatkan orang ramai agar segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat selepas digigit atau dicakar oleh haiwan peliharaan. Mereka juga dinasihati agar tidak mengendalikan bangkai haiwan yang tidak diketahui status jangkitan termasuk haiwan peliharaan dan perlu melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk pengendalian bangkai berkenaan. Katanya kumulatif kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak yang dilaporkan sejak wabak itu diisytiharkan pada Julai 2017 adalah sebanyak 72 kes dengan 65 kematian. Sementara itu, Dr. Oi berkata bagi meningkatkan akses kepada rawatan dan vaksin anti-rabies yang diperlukan oleh penduduk yang terkesan, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak telah menubuhkan 64 buah post-bite klinik di fasiliti kesihatan awam seluruh negeri. Selain itu, terdapat 29 buah post-bite klinik di fasiliti swasta turut ditubuhkan. Katanya perkhidmatan suntikan rabies immunoglobulin atau RIG juga disediakan di 11 buah hospital di Sarawak bagi rawatan kepada kes-kes berisiko tinggi. Dr. Oi memberitahu susulan peningkatan kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak, orang awam adalah diingatkan agar sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan rabies. Tindakan yang perlu diambil sekiranya digigit atau dicakar haiwan atau terkena air liur haiwan termasuk mencuci luka dengan segera menggunakan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya selama 15 minit. Selain itu, tindakan lain ialah segera mendapatkan rawatan di post-bite klinik atau mana-mana fasiliti kesihatan yang berhampiran serta memastikan pengambilan vaksin anti-rabies yang lengkap mengikut temu janji yang diberikan oleh pengamal perubatan. Katanya JKN Sarawak telah mengadakan perbincangan dengan pelbagai agensi termasuk Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak bagi mengukuhkan kerjasama dalam menangani penularan rabies di Sarawak. Tindakan yang telah diambil oleh JKN Sarawak antaranya terlibat dalam penganjuran program vaksinasi rabies bagi anjing di lokasi yang dikesan positif rabies dalam kalangan haiwan dan juga meningkatkan kesedaran awam berkenaan rabies. Kerajaan Sarawak menyasarkan setiap keluarga tani di negeri ini mencapai pendapatan sebanyak RM6,000 sebulan menjelang tahun 2030. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, dalam merealisasikan perkara itu, kementeriannya harus mempergiatkan usaha melalui beberapa program pembangunan pertanian. Dalam pada itu, beliau menyeru agar semua petani di negeri ini untuk mendaftar diri dalam e-Tani bagi memudahkan mereka memohon bantuan daripada kerajaan. Tambahnya, dari situ dapat dilihat aktiviti utama dilakukan oleh para petani, dengan itu dapat diketahui klasifikasi pertanian yang diusahakan oleh mereka, jadi ini akan memudahkan urusan permohonan bantuan. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam sempena Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan ke-38 Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak 2023 di Kuching semalam. Datuk Seri Dr. Steven berharap agar semua ahli peladang di Sarawak yang menghadiri mesyuarat agong itu dapat menggunakan peluang itu membincangkan perkara yang dapat memberikan kebaikan kepada pertubuhan peladang di negeri ini. Untuk rekod, seramai 175 para perwakilan mewakili 177,000 ahli peladang daripada 28 PPK menghadiri mesyuarat agong tahunan PPNS pada kali ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vi langsung dari Kuching, Sarawak. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 September. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan bangunan Kompleks Pentadbiran Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT. Bangunan setinggi 30 tingkat yang mula dibina sejak 2017 itu merupakan yang tertinggi di negeri itu.
Projek bernilai hampir 200 juta ringgit itu berkeluasan 2.19 hektar. Ia dilengkapi pelbagai fasiliti sokongan selain mampu menempatkan 1,000 kaki tangan. Di Galeri Menara MBKT berlangsung pameran khas sempena 25 tahun pemerintahan Sultan Terengganu. Ia dibuka kepada orang awam selama sebulan mulai hari ini. Dua lelaki ditemukan lemas selepas kenderaan dinaiki terjunam ke dalam sungai di Kampung Cenderung Kubu, Tumpat. Dalam kejadian pukul 1 pagi itu, kedua-dua mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang selepas menziarahi waris yang meninggal dunia. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Kubur Muhammad Anwar Yaakob berkata, kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mangsa merempuh pagar jambatan sebelum terjunam ke dalam sungai. Operasi mencari bermula pukul 8 pagi. Kedua-dua mangsa masing-masing ditemui pada pukul 9.20 pagi dan 10.54 pagi. Menurut saksi Abdul Halim Ahmad, ketika kejadian dia bersama rakannya berada di pondok berdekatan kira-kira 3 meter dari jambatan tersebut. Masuk ni daripada sini menuju atas getok. Jadi dia berhenti dulu di kepala getok ni. Jadi berhenti tu mungkin dia tukar ria, korang tahulah. Dia pergi tegak. Saya tengok tu kereta tu saya enggedik getok tu. Jadi saya ni pakai Allah Akbar dalam ko nali ni. Aku Allah Akbar kak. Saya bekas bangun ni kak, kereta tu turun dah lai. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun mengesahkan menerima laporan kejadian tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan diklasifikasi sebagai mati mengejut. Delegasi Eksersis Perkongsian Pasifik EPP 2023 yang berkampung di Kuantan baru-baru ini sempat berkunjung ke SMK Abdul Rahman Talib Smart. Warga sekolah teruja dapat bertemu mereka. Perinciannya bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Terima kasih. Kehadiran delegasi EPP 2023 ke Smart disambut meriah. Pelbagai aktiviti menarik dan interaktif diadakan. Pengisiannya menonjolkan keunikan budaya warisan tanah air. Persiapan sudah bermula sejak tahun lalu. Kami diamanahkan untuk menjalankan 4 program utama. Program yang pertama ialah berkaitan dengan khidmat masyarakat, iaitu mengecat di bangunan-bangunan sekolah. Program sukan rakyat yang kita kat belakang saya sekarang ni. Program kesihatan dan juga program kebudayaan. Tentera Amerika Syarikat yang juga Komander EPP 2023, Kapten Claudan Kalwari, terharu dengan sambutan yang diberi. Ia kenangan manis yang membuat beliau mahu segera kembali ke Malaysia. I am feeling so incredibly inspired, especially to see all of the students that were here today. Their smiling faces, it just fills me with joy. EPP 2023 berlangsung dari 5 hingga 15 September lalu disertai negara Amerika Syarikat, United Kingdom, Korea, Australia, Kanada, Jepun, Chile dan New Zealand. Objektifnya tingkatkan keupayaan melaksana misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR. Smile. One more. Jumlah pengambilan pelajar baharu bagi kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti akan terus dipertingkat. Ia selari matlamat melahirkan lebih ramai graduan bidang TVET bagi memenuhi permintaan tinggi pihak industri. Bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, usaha dengan pihak industri akan terus jadi fokus. Sasaran untuk TVET, penyedia TVET, minimum ialah 90%, tetapi di Politeknik dan juga Kolej Komuniti pada tahun ini, bermula pada tahun ini, kita punya sasaran ataupun KPI kita ialah 95% minimum. Ketika ini, graduan Politeknik dan Kolej Komuniti telah menyumbang kepada 40% tenaga kerja di negara ini. Fasiliti Surau Al-Hidayah di Falda Bukit Kuantan makin usang. Atapnya bocor manakala perabot dan binaan kayunya dimakan anai-anai.
Setiap kali hujan, air akan masuk melalui atap yang bocor. Ia mengakibatkan bahagian dalam surau termasuk ruang solat basah setiap kali hujan. Jadi keadaan surau kami ni memang apabila hujannya, sekeliling lebih kurang dalam 10 biji ataupun 12 biji biasa yang kami tadah sekeliling dalam surau tempat kami solat ni. Kadang-kadang tu tengok-tengok semayang tu hujan datang, imam pun kena air hujan. Kira-kira RM60,000 diperlukan untuk baiki atap surau berkenaan. Ketika ini, pihak surau berjaya kumpul dana RM6,400 sumbangan penduduk setempat. Orang ramai yang ingin hulurkan bantuan keuangan boleh lakukannya menerusi akaun bank tertera. Sekian paparan wilayah Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rozi Hanis. ...78 penduduk terjejas ribut di sekitar Ipoh Sabtu lalu dibantu. Ia meliputi bantuan wang tunai dan baik pulih kediaman yang rosak akibat bencana. Penyaluran bantuan hasil kerjasama beberapa pihak. Ini termasuk Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah dan Tanah Kinta, Pejabat Adun Hulu Kinta serta Pejabat Ahli Parlimen Tambun. Kerjasama pejabat daerah akan mulakan kerja-kerja untuk baik pulih yang mana rosak teruk tu. Dia ada dua jenis bantuan lah. Satu bantuan tunai, bantuan awal satu dah selesai, bantuan tunai sekarang, dan bantuan untuk baik pulih. Dia 3 jenis bantuan kita serah dah setakat ni. Beliau ditemui pada majlis penyerahan wang bantuan fasa pertama kepada penduduk terjejas di Pusat Khidmat Rakyat Dun Hulu Kinta. 2 lelaki ditahan penguatkuasa KPDN Kedah kerana disyaki terbabit kes penyelewengan diesel. Suspek ditahan ketika sedang mengisi minyak di Alustar. Kejadian pertama melibatkan sebuah lori yang dijumpai dalam milikannya iaitu bahan api dengan anggaran sebanyak 3,000 liter diesel. Anggaran nilai rampasan keseluruhan di lokasi pertama berjumlah RM36,450. Seorang lelaki dalam lingkungan awal 50-an turut ditahan bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kedua pula melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang sedang mengisi diesel dalam 3 unit tong drum. Nilai rampasan keseluruhan bagi kejadian kedua dianggarkan berjumlah RM11,175. Seorang suspek lelaki berusia lingkungan lewat 40-an ditahan. Kedua-dua suspek gagal menunjukkan lesen atau permit kebenaran membeli bahan api dan kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. 2 kertas siasatan terhadap pengusaha stesen minyak turut dibuka kerana melakukan kesalahan di bawah Peraturan 21, pelanggaran Peraturan 12A, Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Akibat diperdaya sindiket phone scam, seorang peniaga rugi RM118,880. Mangsa berusia 48 tahun ditipu menerusi panggilan telefon oleh seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai LHDN. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Ahmad Anan Basri, suspek memaklumkan mangsa mempunyai tunggakan cukai hampir RM60,000. Nama mangsa juga didakwa telah disalahguna bagi tujuan pengubahan wang haram berjumlah RM98,000. Mangsa yang menafikan kes itu kemudiannya diminta membuat laporan polis secara dalam talian. Mangsa diarah untuk mengeluarkan wang simpanan berjumlah RM21,500 selain menggadaikan
barang kemas berjumlah RM97,380. Dia lalu memindahkan kesemua wang tersebut ke dalam 3 akaun bank berbeza. Mangsa yang kemudiannya menyedari dipedaya telah membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak. 2,824 pengguna kenderaan di Perlis telah memuat turun dan mendaftar melalui aplikasi MyJPJ sejak diperkenal Februari lalu. Jumlah berkenaan dijangka akan terus meningkat menerusi pelbagai program yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Negeri Muhammad Nazri Hamzah, usaha pendigitalan berkaitan perkhidmatan ini bagi memudahkan orang ramai mengakses pelesenan kenderaan, pelesenan pemandu, semakan saman, status senarai hitam dan aduan awam. Konsep pendigitalan JPJ yang telah diperkenalkan itu, alhamdulillah masyarakat di sini telah pun banyak menggunakan app itu, dan untuk sepanjang operasi ini kami tidak ada masalah, dan harapan saya penguatkuasaan yang kami jalankan ini adalah niat kami adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan juga kematian di jalan raya. Tambahnya, penambahbaikan sentiasa diberi perhatian terutama berkaitan keselamatan dan kemudahan penggunaannya. Beliau ditemui media ketika mengetuai operasi khas motosikal di Jalan Kangar Alusta bersama 20 pegawai dan anggota penguatkuasa JPJ Negeri. Panorama Langkawi Siang Berhad PLSP iaitu peneraju sistem kereta kabel Langkawi SkyCab optimis akan menerima 1 juta pelancong menjelang akhir tahun ini. Ia berikutan trend peningkatan sehingga 40% kedatangan pengunjung ke lokasi tarikan pelancong utama di Langkawi itu tahun ini. Menurut pemangku Ketua Pegawai Operasi PLSP, Insinyur Abu Hashim Abdul Rahman, selain pelancong domestik, jumlah kedatangan pelancong luar negara ke SkyCab juga menunjukkan peningkatan ketara. Seramai 573,000 pengunjung berbanding 436,000 pengunjung pada tahun lepas. Kalau tahun lepas pengunjung luar negara seramai 12 ke 15% sahaja, dan sehingga Ogos pada tahun ini ada peningkatan pengunjung daripada luar negara ke seramai 37% berbanding lokal seramai 63%. Langkawi SkyCab, sistem kereta kabel lebih 4,000 meter panjang yang menghubungkan Oriental Village di Teluk Burau dengan Gunung Mat Cincang setinggi 708 meter, disenaraikan antara 10 sistem kereta kabel terbaik dunia oleh sebuah laman sesawang pengembaraan antarabangsa. Proton Holdings Berhad dan Smart Automobile akan meneroka potensi keboleh-laksanaan pemasangan kenderaan smart di kilang Proton di Tanjung Malim, Perak. Usaha itu bakal dimulakan selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum perjanjian MOA baharu pada Expo China ASEAN K-Expo 2023 di Nanning, China baru-baru ini. Susulan pemeteraian MOA pertama pada 2022, Proton telah mencapai kemajuan besar dalam usahanya untuk mewakili Smart di rantau ini. MOA baharu itu akan membawa kerjasama Proton dan Smart ke tahap baharu seiring hasrat pengeluar kereta nasional itu yang mahu meningkatkan pelibatan melangkaui aspek pengedaran. Proton juga komited untuk memperkenalkan lebih banyak kenderaan tenaga baharu NEV pada masa akan datang. Pada masa hadapan, semua aktiviti pengeluarannya akan tertumpu di Automotive High Tech Valley AHTV yang akan membantu Proton mencapai matlamat menjadikan Malaysia hub kenderaan elektrik EV serantau. Kerajaan Melaka akan meningkatkan kapasiti empangannya dengan kaedah membesarkan kolam takungan. Ia bagi memastikan bekalan air mencukupi sehingga tahun 2035.
Exko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Ng Hisem berkata inisiatif itu termasuk pemindaan zon penampaan daripada 500 meter kepada 200 meter di sekitar kawasan tadahan air empangan Duren Tunggal. Dia ada dua fungsi lah. Satu dia akan berkelan air dari muar lah. Tambahan air lah kapasiti dia ke empangan sini. Jadi oleh kerana kita ada penambahan penduduk pada masa depan dan juga perusahaan kilang lah yang amat berhormat akan satu projek barulah 5,000 kawasan industri pada masa depan. Jadi kegunaan air akan menaik jugalah Lulu Melaka. Jadi kita dan juga industri lah. Kita kalau tak buat sekarang pada masa depan kita akan menghadapi tak cukup air lah. Ya. Hobi sewaktu zaman kanak-kanak tidak harus terhenti meskipun sudah menginjak dewasa. Pada usia 38 tahun, Muhammad Firdaus Abdul Halim masih mengumpul komik hobinya sejak kecil. Kini hampir 30,000 komik berada dalam simpanannya. Laporan Siti Farah Nadia Fazlun. Firdaus mula mengumpul komik sejak berusia 8 tahun. Komik pertama diperoleh daripada ibu bapanya. Dan ini merupakan antara salah satu komik pertama yang dibeli oleh ibu bapa Muhammad Firdaus pada usia 8 tahun untuk mengisi masa lapang di zaman kanak-kanaknya. Pemuda dari Ampang itu memiliki koleksi komik dari dalam dan luar negara. Paling istimewa ialah koleksi komik daripada siri Pedang Setiawan yang diterbitkan pada 1988. Ia sukar ditemui kerana sudah tidak diterbitkan lagi. Jadi saya kumpul dan saya cari yang kondisi dia memang untuk kolektor. Kalau tak kolektor tu memang saya tak simpan lah. Jadi yang cantik-cantik lah saya simpan. Memang khas untuk kolektor punya item lah. Dan kadang-kadang kita bila kita kumpul ni, kita akan ada lebihan tau. Macam orang tu nak jual, dia kata kalau nak ambil semua. Jadi mana yang lebihan ni saya bertukar dengan kawan yang nak komik tu kan. Jadi kita tukar-tukar, ada jual ada. Jadi mana yang the best ni kita simpan. Bulan lalu, Firdaus berjaya menempa nama dalam Malaysia Book of Record sebagai individu yang memiliki koleksi komik terbanyak. Bila saya dah kumpul banyak ni, saya dah terfikirlah apa aku nak buat lepas ni kan. Takkan sekadar kumpul, baca pun sikit-sikit. Apa lagi yang aku boleh buat sebagai kenangan lah. Saya cakap dengan diri saya sendirilah. Dan saya try research Malaysia Book of Record. Saya try research Malaysia Book of Record dan saya email Malaysia Book of Record, saya hantar gambar. Sebab setiap rak ni saya ada tangkap gambar. And then saya bagi tahu Malaysia Book of Record, saya try nak attempt record ni. And then dia pun bawa kepada panel dia. Panel dia bagi tahu okey, boleh diketengahkan. Dan dia pun dia datang dan kira lah. Bila dia dah siap semua tu, baru dia kata okey, yang ni kita boleh jadikan satu rekod lah. Kesemua koleksi komik Firdaus yang dianggar bernilai RM450,000 disimpan dalam sebuah bilik yang dijadikan perpustakaan mini. Aspek penjagaan amat dititik beratkan bagi memastikan koleksi komiknya sentiasa dalam keadaan baik. Siti Farah Nadia Fazlun, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.